Okey, baru ni kita dah belajar tentang apa tu penyediaan garam. Kita tak belajar tentang penyediaan garam kita tengok garam terlarutkan dengan garam tak terlarutkan. Okey. So hari ni kita nak tengok penyediaan garam pula. Hari ni cikgu nak mengajar pasal penyediaan garam sahaja ya. Okey, so penyediaan garam ini kalau kita tengok hari ni kita hanya nak masuk penyediaan garam terlarutkan. Okey, garam terlarutkan. Okey, jadi di sini apa yang perlu kita tahu kat sini adalah untuk pemilihan kaedah penyediaan sesuatu garam. Ia bergantung kepada keterlarutan garam di dalam air dan jenis garam yang ingin disediakan. Okey, jadi garam ni terbahagi kepada dua iaitu garam terlarutkan dan garam tak terlarutkan. Di mana garam terlarutkan pula terbahagi kepada dua pula iaitu garam jenis amonium, natrium, kalium dan juga garam yang bukan jenis amonium, natrium dan kalium. Okey, di mana kalau garam itu jenis amonium, natrium, kalium ataupun kita kenali dia sebagai A untuk amonium, Na untuk natrium, K untuk kalium, maka cara kaedahnya adalah melalui tindak balas peneutralan iaitu antara asid dengan alkali. Ini kaedah dia. Itu kaedah pentitratan. Dia panggil kat sini adalah kaedah pentitratan. Pentitratan. Okey. Dan tindak balasnya adalah tindak balas peneutralan iaitu antara asid dengan alkali. Okey. Tetapi kalau bukan anak, bukan amonium, bukan natrium atau bukan kalium, okey, maka tindak balasnya adalah tindak balas sama ada asid dengan logam reaktif ataupun asid dengan oksida logam ataupun asid dengan karbonat logam. Okey, di mana kalau kita tengok tindak balas ini simple saja. Kita letakkan asid di dalam bikar, kemudian kita letaklah sama ada pepejal logam ataupun oksida logam ataupun karbonat logam masuk dalam asid tersebut, kemudian kita kacau-kacau masuk secara berlebihan. Berlebihan ni maknanya kita kacau-kacau ada lagi pepejal yang tidak larut. So ada pepejal yang tidak larut maka kita kata itu adalah berlebihan. Okey, itu adalah berlebihan. Kalau tak jelas royak ni. Okey. Jadi simple saja eksperimen. So di sini kita kena bezalah daripada antara dua kaedah penyediaan iaitu penyediaan garam terlarutkan dan penyediaan garam tak terlarutkan. Manakala garam tak terlarutkan, nak menyediakannya adalah melalui tindak balas penguraian ganda dua. Okey, ataupun dikenali juga sebagai tindak balas pemendakan. Tindak balas penguraian ganda dua ataupun dikenali juga sebagai tindak balas pemendakan. Tindak balas pemendakan ini berlaku apabila larutan garam A dicampur dengan larutan garam B. So, kita kacau-kacau, campur je dua tu dah ada mendakan garam tak larut. Simple saja, dapat mendakan garam tak larut. Jadi ini adalah dua kaedah lah untuk awak tahu macam mana nak menyediakan garam. Jadi seperti dia kata tadilah, iaitu kalau kita nak menyediakan garam, maka apa yang perlu kita tahu adalah kaedah penyediaan tersebut. Nak tahu kaedah penyediaan tersebut adalah kena tahu dulu keterlarutan garam. Maknanya kita kena tahu garam itu garam larut ataupun tak larut. Kalau larut, kita kena tahu pula adakah ia kumpulan anak ataupun bukan anak. Okey, sebab kaedahnya adalah berbeza. Okey. So seterusnya, bila kita dah tahu, maka kalau kita masuk makmal, so kita nak menyediakanlah garam terlarutkan. Contohnya jenis amonium, natrium dan juga kalium. Ini kita bincang pasal buat report supaya bila kita buka sekolah nanti senanglah report dah ada, kita hanya buat aktiviti sahaja. Okey. So aktiviti 0.19 ni adalah tujuan dia adalah untuk menyediakan garam terlarutkan melalui tindak balas peneutralan antara asid dengan alkali. Jadi dia bagi asid hidroklorik, dia bagi kalium hidroksida. Maknanya dia nak menyediakan kalium. Kalium ni adalah anak. Bila anak melalui kaedah pentitratan tadi. Okey, so tindak balas pentitratan ini kita perlukan, kita ada bikar, kita ada corun turas, kita ada rok kaca, okey, kita ada corun turas, kita ada kaki retok dan pengapit, kita ada pipet, okey, kita ada pengisi pipet, kita ada burek, kita ada mangkuk penyejat,
kita ada penunung bunsen, kita ada alas segitiga tanah liat, kita ada kelalangkun, tungku kaki 3, jubing putih dan botol pencuci. Okey, ni eksperimen dia. Di mana kalau kita buat persamaan kimia, asid hidroklorik ni adalah HCl. Bila dia react dengan KOH ni, kena ingat persamaan dia ni. Okey, di mana K akan ambil Cl membentuk KCl, H dengan OH menghasilkan air. Okey, jadi tindak balas ini adalah kita nak kita nak menyediakan garam kalium klorida lah. Sebab kita guna asid hidroklorik dengan kalium hidroksida. Jadi garam yang kita hasilkan adalah kalium klorida. Okey, kalium klorida. So macam mana kita nak menyediakan larutan kalium klorida ini? Okey. Jadi cara nak menyediakan lautan kalium klorida ini adalah melalui tindak balas pentitratan. Apa yang perlu tahu kat sini, bila kita ada dua larutan, kita kena tahulah. Kita kena tahu dia punya kepekatan dia berapa. Okey, so kat sini dia bagi 2 molar belakang. So kat sini maknanya kita guna asid hidroklorik ni adalah dia punya M dia adalah sama dengan 2.0 mol per desimeter padu. Asid hidroklorik pun kita guna M dia adalah 2.0 mol per desimeter padu. Okey. Kemudian apa yang kita perlu tahu lagi adalah isi padu. So kat sini dia tak royak. Okey. Kita boleh tahu bila dia kata pipet 25. Pipet 25. Bila kita tahu pipet 25, maknanya larutan NaOH ni V dia adalah 25 cm padu. Jadi kita pun ambil lah. Okey, dalam makmal kita ada pipet 25, pipet 10, pipet 15, pipet 30 ada belakang. Jadi pipet ni. Pipet ni dia tulis 25 sini. Kita pun ada pengisi pipet ni. Pengisi pipet ni macam pump gitu. Kita pump. Jadi larutan ni. Ni dalam ni kita ada lautan NaOH. Okey, ni lautan NaOH. Masuk lautan NaOH ni. Ni adalah kita ada larutan NaOH. Lautan NaOH dia punya M dia adalah sama dengan 2.0 mol per desimeter padu. Jadi kita pun pipet masuk sampai ke tanda senggatan kat sini. Okey, bila sampai tanda senggatan, kita pun masukkanlah larutan NaOH ini ke dalam kelalangkun. Bila dah masuk dalam kelalangkun, maka kita pun letak phenolphthalein. Tujuan letak phenolphthalein nak suruh NaOH itu ada warna. Lepas pada tu bila ada warna, kita boleh nampak perubahan warna itu apabila sudah mencapai takat neutral. Apabila sudah mencapai takat neutral. Takat neutral ini di mana ataupun takat akhir pentitratan adalah di mana takat di mana berlakunya perubahan warna. Jadi di sini bila dia apabila larutan ini neutral, so dia akan bertukar warna lah daripada merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. Jadi kita pun titrat lah. Titrat asid hidroklorik. Titis, sikit. Eksperimen ni memang kita kena buat acak kali ni supaya awak dapat kemahiran untuk menjalankan eksperimen ini. Sebab nak guna pipet ni perlu ada kemahiran. Nak guna burette pun perlu ada kemahiran. Jadi perkara ni kita akan buat acak kali lah bila kita boleh buka sekolah nanti secara bersemuka. Jadi bila kita masuk phenolphthalein. Okey, kemudian kita isilah asid hidroklorik ke dalam burette. Okey, isi sampai ke kita tengok dia ada V ke atas tu, kita apit pada kaki retak. Okey, kemudian kita pun ambil lah V awal dia. Sama dengan berapa? Okey, V awal sama dengan berapa sini ambil. Okey, kemudian kita pun buka pilih. Buka pilih ni jadi asid hidroklorik akan masuk ke dalam larutan NaOH. Dan kita pun goncang lah. Okey, kelalangkun ni kita goncang. Bila kelalangkun kita goncang, kemudian kita tutup pilih bila larutan tadi sudah bertukar daripada warna merah jambu kepada tidak berwarna. Jadi kita dapatlah V akhir. Okey, jadi V awal. Okey, ni V akhir. Katakanlah ni V akhir. Okey, jadi V awal tadi tolak dengan V akhir. So kita dapatlah V untuk HCl yang boleh neutralkan larutan KOH tadi. Okey. Jadi apa yang kita perlu lakukan kat sini, ni step ni salah ni. Okey. Di mana bila kita dah tahu V tu, kita pun sukat balik. Kita sukat balik V ni.
Katakanlah V tu kita tahu sama dengan 25 cm kuadrat juga. V HCl ni. Katakanlah sama dengan 25 cm padu juga. Kita pun ambil pipet satu lagi. Ambil pipet satu lagi, kita pun pipet pula. Pipet pula 25. Masuk dalam bekas bika tak apa masuk dalam bika ni. Okey, pipet pula nak ku. Pipet pula HCl. Okey, pipet ku, pipet HCl, pipet sekali lagi. So bila kita pipet ku, okey, pipet HCl masuk dalam ni. Masuk dalam bika. So bila masuk dalam bika, kita pun tuai lah dalam mangkuk penyejak. Okey. Dah tuai masuk dalam mangkuk penyejak, kita pun panah lah. Panah, okey, sehingga mana? Sehingga tepu. Ni. Panah sehingga mana? Sehingga tepu. Okey. Bila dah panas sehingga tepu, maka step seterusnya kita sejuk ke suhu bilik. Bila kita sejuk dah ke suhu bilik, maka kita akan nampak hablu garam sudah terbentuk dekat bawah ni. Bila dah dapat hablu garam tersebut, kita nak dapat hablu garam tersebut, kita pun turas. Turas, kita pun dapat hablu garam. Okey, lepas tu kita bilas sikit je dengan air suling pada hablu garam itu untuk menyingkirkanlah benda asing yang ada pada hablu garam. So, jangan bubuh banyak sebab garam ni garam larut. Kalau bubuh banyak, garam tu habislah. Bila habis tak ada lah garam kita dapatnya. Okey, lepas tu, okey, kita dah dapat garam, air pun dah turun semua dah. Kita pun angkatlah garam ni duduk atas kertas turas. Kita pun angkat kertas turas, kita pun keringkan dengan menekan antara dua kertas turas. Kita tekan. Okey, antara dua kertas turas. So, kita dapatlah garam hablu klorida kontang. Okey, garam hablu klorida kontang. Simple saja. Simple saja ni, cikgu ulang sekali lagi ni. Okey, mula-mula kaedah ini kita buat kaedah pentitratan. Tujuan kita buat kaedah pentitratan ni kita untuk mencari V untuk asid hidroklorik. Sebab kita tak tahu V dia berapa untuk menetralkan tu. Okey, jadi bila kita dah tahu, kita buat titrat ni, kita dah tahu V untuk HCl, maka kita suka balik V untuk HCl ni. Kita tak boleh ambil hak ni masuk dalam ni. Sebab apa? Sebab dia dah ada phenolphthalein dalam tu. Dia dah ada phenolphthalein. Jadi kalau dia ada phenolphthalein, maka kita akan dapati larutan kita tu ataupun garam kita tu tidak ni lah. Garam kita tu tidak bersih lah maknanya. Okey. Okey, boleh Okey, tu kaedah dulu. Cikgu nak ayat kaedah KBSM. Maknanya bila kita dah dapat V, maka kita suka balik. Okey, kita suka balik HCl, kita tuai dalam bika. Lepas tu, hasil dalam bika ni kita tuai dalam mangkuk pijar. Okey, lepas tu kita panas sehingga tepu, kita sejuk ke suhu bilik, lepas tu kita turas untuk mendapat hablu garam, kemudian kita kering dengan menekan antara dua kertas turas. Itu hok dulu. Hok lo ni dia buat style lagu ni. Okey, cikgu ayat dua-dua ni. Hok lo ni dia buat style lagu ni. Dia buat style lagu mana? Dia buat style maknanya dia ambil larutan ni terus masuk dalam ni. Terus masuk dalam tu. Bila tu masuk dalam tu, dia pun panas sehingga tepu, sejuk ke suhu bilik. Okey, beza dia. Beza di situ. Jadi bila kita dah ada phenolphthalein dalam ni, okey, ni garam ni mesti ada phenolphthalein juga. Sebab itulah dia bilas dengan air suling. Dia cuci sebab ada phenolphthalein. Okey, kalau dulu dia tak ada step pencuci ni sebab apa? Sebab kalau ada step cuci dengan air suling ni, dia akan jadi hablo ni akan jadi kurang lah sebab dia larut dalam air suling. Okey. Ni cikgu pun kita tengok balik lah. Tapi cikgu nak ayat ni versi berbeza lah. Kalau dulu kita tak bilas sebab apa? Sebab kita tak ada phenolphthalein. Hak ni kita hanya untuk tahu V bagi asid saja. Bila kita tahu V untuk asid, kita suka ni masuk dalam bika, patut tuan dalam ni. Tetapi untuk silibus baru awak ni, maknanya kita hak ni hasil ni kita terus masuk dalam mangkuk pijak oleh kerana ada phenolphthalein. Nak singkirkan phenolphthalein maka kita kena cuci. Botol pencuci. Sebab tu dia ada botol pencuci letak dengan air suling. Okey, boleh faham tak sini? Boleh tak? Boleh. Boleh Okey, so kita tengok prosedur dia. Prosedur dia dikata bilas keseluruhan permukaan sebatang pipet dengan menggunakan sedikit kalium hidroksida. Dia biasanya bila kita bilas ini adalah untuk menyingkirkan benda asing lah.
yang ada pada pipet, bahagian dalam pipet tu. Jadi kita bilas dengan apa? Kita bilas dengan kuh. Kenapa kita bilas dengan kuh? Sebab kita nak masuk kuh dalam dia. Nak masuk kuh dalam dia. Kemudian kita buang larutan itu, kemudian kita pipet dengan tepat. Okey, pipet dengan tepat larutan kuh dan dipindahkan ke dalam sebuah kelangkul macam Cikgu ayat tadi lah. Kemudian tambahkan beberapa titis phenolphthalein dan goncangkan. Okey, kemudian bilas keseluruhan permukaan dalam biuret dengan asid hidroklorik. Kemudian kita buang larutan itu, barulah kita isi asid hidroklorik dan apit pada biuret, rekod bacaan awal biuret. Okey, so macam Cikgu tegas tadi. So kita baca, okey. Okey, kemudian tambahkan asid secara perlahan ke dalam kelangkung sambil memusanya. Maknanya kita goyang lah kelangkung tersebut. Okey. Kemudian teruskan penambahan asid sehingga warna larutan dalam kelangkung berubah daripada merah jambu kepada tidak berwarna. Lepas tu kita rekod bacaan biuret. Kemudian tentukan isi padu asid hidroklorik yang diperlukan untuk menetralkan NaO. Okey, kita pun dapatlah isi padu biuret tersebut. Bila dapat isi padu biuret tersebut, maka kita isikan 25 cm padu NaO ke dalam okey, ni super Cikgu Ayat ni. Yang baharu ke dalam kelangkung tanpa phenolphthalein dah. Okey, super Cikgu Ayat tadi lah. Kita buat step seterusnya ni. Maknanya step ni dia bagi dalam diagram ni. Dalam diagram ni, hot date ni, dot. Okay? Dia tidak masuk dalam tu. Tidak masuk dalam tu. Maknanya, betul lah Cikgu Ayat tadinya. Dia nak tahu V, tujuan dia nak tahu V. Adalah dia buat tujuan dia buat ni adalah untuk mengetahui V. Bila V, okey, budala bika pun tak apa, budala kelangkung pun tak apa sebenarnya. Tapi sini dia guna kelangkung. Okey. Jadi kita dah tahu V untuk asid tu, maka kita isi kuh semula. Lepas tu budala kelangkung, masukkan asid, kita tahu berapa tu, guna berapa dia. Okey, dia kata kat sini tambah daripada biuret je ke dalam kelangkung, kemudian pusar-pusar untuk memastikan campuran sekata. Okey, bila sekata, apa yang kita buat kat sini, tuang kandungan kelangkung ke dalam mangkuk penyejak, kemudian panas larutan dengan perlahan. Panas ni ada dua sifat, panas kuat, panas perlahan untuk menyejakkan air supaya larutan tepu diperolehi. Jadi bila larutan tepu, maka kita biarkan larutan garam tepu itu menyujuk supaya penghabluran berlaku. Dah ada penghabluran ni, maknanya dah ada hablu dah keluar. Okey, maka kita turas kandungan di dalam mangkuk penyejak untuk memperoleh hablu kalium klorida. Kemudian kita bilah hablu dengan sedikit air suling. Kemudian kita keringkan hablu dengan menekannya antara beberapa kepingan kertas turas. Okey, selesailah. Okey, selesai eksperimen itu. Jadi buat serupa ni. Okey, cikgu guna awak salin semua prosedur dia berserta dengan diagram. Okey. Jadi kita pergi kepada soalan. Okey, soalan kata mengapa penunjuk phenolphthalein diperlukan dalam pentitratan? Seperti tadi lah, apa penunjuk phenolphthalein? Okey, phenolphthalein ni tujuan dia adalah supaya takat akhir pentitratan dapat ditentukan. Okey, takat akhir pentitratan dapat ditentukan. Kalau di sini takat akhir dia, okey, kalau kita tengok takat akhir dapat ditentukan, takat akhir, kalau untuk eksperimen ini takat akhir bila kita tengok warna merah jambu bertukar menjadi tidak berwarna. So kita tahulah itu adalah takat akhir. Okey, kemudian soalan seterusnya. Okey, mengapakah penambahan V asid hidroklorik ni 25 cm padu kepada 25 cm tidak boleh ditambah tidak boleh ditambahkan penunjuk phenolphthalein. Kenapa tidak boleh ditambah penunjuk phenolphthalein di sini? Okey, sebab penunjuk phenolphthalein itu akan menyebabkan larutan kalium klorida garam yang terhasil itu tidak maknanya kan apa dia kat sini kita nak jawab ni. Okey.
Apa dia kat sini? Ataupun dengan kata mudah awak boleh katakan apa dia? Okey, garam. Okey, supaya garam yang terhasil hanya mengandungi bukan garam terhasil Okey. Supaya larutan hasil tindak balas hanya mengandungi larutan kalium klorida dan H2O sahaja. Maknanya tak ada lah phenolphthalein dalam dia. Okey, terangkan mengapa hablo yang terhasil hanya hanya boleh dibilas dengan sedikit air suling. Apa bilas sedikit dengan air suling? Sebab hablo ini larut dalam air. Jadi kalau bilas dengan banyak air, maknanya tak ada gapo lah dalam kertas turah tu. Semua dah jadi larutan turun ke bawah. Okey. Jadi persamaan kimia seimbang untuk penitrolan. So kita boleh tulislah di mana KOH ni tambah dengan HCl membentuk KCl dan juga H2O. Okey, kemudian dia kata berikan 2 jenis garam terlarutkan lain yang boleh disediakan melalui kaedah ini. So, ambil lah. Okey, sini kita ada KCl. So, kita ambil lah Na apa-apa-apa. Okey, ataupun NH. Okey, NH4 apa-apa-apa. Okey, dan kita tahu apa-apa-apa tu apa dia? Okey, asid ni untuk menyediakan garam, kita ada asid HCl. Okey, kita ada asid HNO3. Kita ada asid H2SO4. Jadi apa-apa yang kita combine, sama ada K, sama ada Na, sama ada amonium, kita boleh combine dengan hot ni. Dapatlah garam. Contoh cikgu bagi. Katakanlah kita nak guna koh juga. Okey, kita nak guna koh juga. So kita guna koh campur dengan HNO3. Jadi bila dua ni bertindak balas, hasilnya adalah KNO3 campur H2O. So kita dapatlah garam baru kita, iaitu KNO3. Jadi katakanlah cikgu nak ambil hot lain pula, cikgu tak boleh ambil KNO3. So cikgu nak katakanlah cikgu nak K sulfat. So cikgu ambil KOH ni campur dengan H2SO4. Jadi K ni akan ambil sulfat, hasilnya adalah K2SO4 plus H2O. Balance letak 2. Jadi maknanya kalau kita tengok sini, ni KCl, ni K nitrat, ni K2SO4. Jadi kalau kita guna koh ni, kita boleh dapat 3 jenis garam yang berbeza. Okey, sama juga kalau kita guna NaO, kita boleh dapat 3 garam yang berbeza. Kalau kita guna amonium pun, kita boleh dapat 3 garam yang berbeza. Jadi dia kata berikan 2 jenis garam terlarutkan lain yang boleh disediakan melalui kaedah ini. So kita boleh ambil mana-mana. Nak ambil koh dengan ni, ataupun nak ambil Na dengan ni, ataupun amonium dengan ni. Okey. So, boleh faham ke kat situ? Boleh faham ke kat situ? Boleh? Boleh kah? Boleh faham ke? Boleh. Boleh. Okey, jelas ke suara cikgu? Jelas ke? Jelas. Jelas. Okey. So, kita pergi kepada yang kedua. Okay, tindak balas yang kedua iaitu penyediaan. Okay, penyediaan garam terlarutkan bukan jenis amonium, natrium, kalium ataupun bukan jenis ANAK, bukan jenis anak. Okey, bukan jenis anak. Tadi kalau kita tengok awal-awal tadi, kita hanya perlu ada kat sini ada asid. Okey, dalam asid kita tambah jelah kan. Sama ada kita tambah logam ataupun kita tambah logam oksida ataupun kita tambah logam karbonat. Okey, simple saja kan. Kita tengok awal-awal tadi.
So kita tengok kat sini. Dia bagi asid nitrit, serbuk kuprum 2 oksida, kertas turah dan juga isolin. Maknanya kalau kita tengok dari segi bahan dia, HNO3 ni, okey, bila dia react dengan CuO, maka hasilnya CuO akan ambil nitrat, CuNO3 2 plus dengan H2O. Maknanya kat sini garam yang dihasilkan untuk tindak balas ini adalah dia nak menghasilkan garam kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat ni larut tetapi dia bukan anak. Okey. So, ini adalah bahan dia. Kita ada bika, radas ni dia ada bika, ada spatula, ada rok kaca, ada corong turas, ada mangkuk penyecat, ada penunung bunsen, ada alas segitiga tanah liat, ada kelalangkun, ada tungku kaki 3, botol pencuci, silinder penyukat 20 cm padu dengan kaki retok dan pengampit. So macam mana dia nak buat eksperimen ini? So eksperimen ini dia hanya tambahkan asid. Okey. Asid ni dia bagi 20 cm padu, maka dia kena ada kemolaran. Larutan ini bila kita buat eksperimen dia mari dengan 2. Mesti ada V, mesti ada M. So V dia berapa? Kat sini V dia berapa? Maka kita nak tahu V dia berapa, kita pun tengok silinder penyukat dia guna 20. Maka V dia adalah 20 lah kat sini. Maka dia pun sukatlah 20. Okey, lepas pada tu dia bagi kepekatan berapa? Kepekatan 2. Jadi bila kepekatan 2, maknanya kat sini asid ini dia sukat 20 cm padu, kepekatan dia 2 mol per desimeter padu. 2 mol per desimeter padu. Lepas pada tu dia pun masuklah serbuk kuprum 2 oksida. Okey, dengan spatula. Lepas tu dia buat apa? Dia kena kacau. Kacau. Okey, supaya kuprum 2 oksida tu larut. Okey. Lepas tu yang dikatakan dengan berlebihan tu dia tambah lagi sehingga dia kacau dah tak ada dah yang larut. Tu kita panggil berlebihan. Tak ada dah yang larut. Okey. Bila tak ada yang larut, maka apa yang dia lakukan kat sini, dia pun turas. Okey, turas ini adalah untuk menyingkirkan serbuk kuprum 2 oksida yang berlebihan. Bila turas, yang tak larut akan duduk atas kertas turas sebab dia berlebihan. Jadi, yang turun kat bawah ni adalah larutan kuprum 2 nitrat. Okey, larutan kuprum 2 nitrat ni. Kuprum 2 nitrat. Okey. Di sini, dapatlah larutan kuprum 2 nitrat. Jadi apa yang kita buat kat sini, larutan kuprum 2 nitrat ni kita pun tuang dalam mangkuk penyecat. Mana kita panah. Panah ni mesti ada sifat dia panah lagu mana? Panah perlahan. Lepas tu bila panah perlahan sehingga mana? Sehingga tepu. Okey. Bila tepu, kita buat apa? Kat sini kita sejuk. Okey, sejuk sampai mana? Ke suhu bilik. Okey, bila kita sejuk ke suhu bilik, maka kita akan dapati adalah hablu-hablu terbentuk kat sini. Okey, macam mana kita nak dapat hablu kat sini? Kita kena turas. Ni kita kena turas. Okey. Lepas tu kita bilas sikit saja dengan isolin untuk menyingkirkan benda asing yang ada pada hablu garam tersebut. Kemudian kita pun angkat kertas turas ini, letak atas jubin putih. Kita pun keringkan dia dengan menekan antara 2 kertas turas. Okey. Boleh follow tak yang ni? Boleh follow tak? Kalau kita tengok kat sini, kita pecah sini tak? Step ni saja berbeza. Okey, antara anak dengan bukan anak. Step ni sama saja. Okey, kalau kita tengok anak tadi dia lakukan proses pentitratan. Okey, pentitratan. Okey, untuk yang ni tak lakukan proses pentitratan, just tambah saja. Okey, dalam asid. Okey, so kita baca dia punya step dia. Yang pertama dia kata tuang 20 cm padu asid nitrit 2 mol per desimeter padu ke dalam bika hangat. Dia suruh hangat ni. Okey, tidak panas saja ni. Okey, tidak bubur saja, tidak campur saja, hangat asid dengan menggunakan api yang kecil. Maknanya bukan sampai mendidih, panas perlahan saja. Lepas tu tambahlah serbuk kuprum 2 oksida. Okey, dengan spatula sikit demi sedikit, lepas tu kacau dengan rok kaca. Okey, bukan spatula. Kacau tu. Spatula tu hanya untuk pindahkan kuprum 2 oksida daripada botol tu ataupun daripada bika bagi masuk ke dalam bika, daripada botol pergi kepada bika. Okey. Jadi di sini kita pun teruslah penambahan kuprum 2 oksida sehingga serbuk tidak larut.
Bila ada serbuk tak larut, kita kacau serbuk tak larut, maka kita anggapkan kuprum 2 oksida itu sudah berlebihan. Okey, jadi kita turaslah. Turas untuk mendapatkan kuprum 2 oksida yang berlebihan. Dah turas, kita akan ada hasil turasan. Okey, dituang ke dalam mangkuk penyejak. Kemudian panas, okey, sehingga memperolehi larutan yang tepu. Bila tepu, kita pun sejukkan dia dan dapatlah hablu garam. Nak dapat hablu garam tu turas sekali lagi. Okey, kemudian bila dah turas, kita bilas dengan sedikit saja air sulin. Kalau banyak, garam itu akan larut dalam air sulin. Dah tak ada lah. Lepas tu kita kering. Okey, dengan menekan antara 2 kertas turas. So, okey, selesai. Cikgu rasa cikgu nak bincang hak ni. Jadi hak ni semua ni cikgu nak tinggal untuk awak buat ni. Okey, so kita tengok yang ni. So mengapakah kuprum 2 oksida ditambah berlebihan? Tadi kan kita ada persamaan kimia tadi. Iaitu kita ada HNO3 ni tambah dengan CuO. Hasilnya adalah CuNO3 plus dengan HCuO kan, H2O. Okey, so jadi di sini mengapa kuprum 2 oksida perlu ditambah secara berlebihan? Secara berlebihan ni kalau hak ni lebih, okey, hak ni lebih, okey, maka dia nak pastikan hak ni akan bertindak balas dengan lengkap. Jadi kenapa? Maka kita boleh katalah supaya okey, asid HNO3 ni dapat bertindak balas dengan lengkap. Jadi semualah. Semua V dia sama dengan 20, M dia sama dengan 2.4 semua per desimeter padu ni lengkap. Semua bertindak balas. Okey, itu maksud dia yang dia suruh kita bubuh kuprum 2 oksida tu berlebihan. Lepas tu penurasan berlaku sebanyak 2 kali pada akhir dalam aktiviti ini. Terangkan mengapa. Jadi penurasan 2 kali. Jadi turas pertama ni, satu ni untuk apa? Untuk singkir CuO yang berlebihan tu tak? Jadi kita turas yang kedua ni adalah untuk mendapatkan hablo garam iaitu CuNO3 tu. Sebab tu kita turah 2 kali. Satu nak singkir CuO sebab CuO tu kita guna berlebihan. Yang kedua kita turah nak dapatkan hablo garam. So tulis persamaan kimia. Okey, dah tulis. Okey, adakah tindak balas antara HNO3 dengan kuprum 2 oksida juga merupakan tindak balas peneutralan. Okey, kita pun tengok. Tindak balas peneutralan ni tindak balas yang menghasilkan garam dan air sahaja. Okey. Jadi kita pun tengok hasil dia garam, air. Maka betul lah. Adakah tindak balas ini adalah tindak balas peneutralan? Ya. Kenapa ya? Sebab tindak balas ini menghasilkan garam dan air sahaja. Jadi dikatakan tindak balas peneutralan ini adalah tindak balas lah. Okey, tindak balas adalah antara asid dengan alkali ataupun hasil tindak balas itu hanyalah garam dan air sahaja. Okey, so cikgu rasa cikgu nak berhenti setakat ni. Kalau ada apa-apa boleh tanya cikgu ni. Awak siapkan yang ni dulu. Okey, siapkan yang ni. Okey, lepas tu untuk yang ni kita akan bincang. Cikgu akan cari ruang lah. Awak tak pergi mana dah esok kan? Esok pergi mana dah? Esok pergi mana dah? Dah, tak ada gimana. Okey, so kalau cikgu free, cikgu akan royak. Kita akan buat kelas esok ni sama ada petang ataupun pagi. Cikgu rasa cikgu prefer petang kot. Okey, petang. Dalam pukul 3 ke kita buat kelas ni. Okey, cikgu akan cari ruang lah untuk kita bincang. Sebab gini, sebab kita minggu depan kita sekolah. Lepas tu minggu depan sekali lagi kita cuti seminggu. Lepas pada buka cuti tu kita dah periksa. Maknanya kita ada dalam 2 minggu lagi untuk sebelum periksa. Jadi cikgu nak habiskan silibus dan juga nak buat ulang kaji lah. Cikgu tak silap periksa kali ni ada yang gagal. Okay, so ada apa-apa nak tanya cikgu? Sekejapnya cikgu stop kat sini. Sekejap.